Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni dekat atas meja ni kita adanya another rugged phone daripada Alcatel, modelnya adalah WP13, di mana dekat Banggood korang boleh dapatkan device ini harganya sekitar RM1,050-RM1,060 macam tu. Senang cerita RM1,000 macam tu lah. Dan this rugged phone menggunakan MediaTek Dimensity 700 5G. Jadi ini adalah antara rugged phone yang mempunyai 5G capabilities macam tu lah. Dan dia mempunyai satu lagi features menarik, iaitu infrared thermometer. Dia boleh ambil suhu macam itulah. Jadi kalau korang nak tahu apa lagi yang menarik tentang device ni dan adakah thermometer dia tu function tak function, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, tak nak buang masa, jom kita teruskan kepada unboxing experience. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia, Alcatel 5G, warna putih macam tu. So dekat belakang ni dia ada spek dia secara ringkas. Korang boleh pause dan baca lah. Tapi secara ringkas ni dia punya paparan dia adalah 6.52 inci HD Plus sahaja. Android 11, dia support untuk 5G, octa-core processor, 8GB RAM dengan 128GB storage, 48MP kamera belakang, 8MP kamera hadapan, GPS-A, GPS, dual SIM, 5280mAh punya bateri, fingerprint scanner dan lain-lain lah. Itu adalah sedikit dia punya spek dia. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dekat dalam ada satu span protektif macam tu, adanya manuals, book dan juga dia punya warranty card lah. Alright, international warranty card. Sebab apa tau, ini adalah global set, global band, global 5G punya network lah. Alright. So, ini adalah dia punya cable Type A to Type C dan juga adapter pengecasan dia. Ini adalah kaki dua, boleh pakai kat Malaysia. Dan dia support untuk 18 watt pengecasan pantas. So, should be decent enough macam tu lah. Alright. So, dekat tepi ni ada device, letak tepi dahulu. Kat bawah korang akan dapat dia punya SIM ejector tools. Alright, macam tu. Dan kita tengok dia punya device ni. Alright, jadi macam korang nampak dekat sini, again ada dia punya spek ringkas ni macam tak disama saja. Dimensity 700, support untuk global band 5G, 48MP kamera, 8GB 128GB storage, 6.52 inci HD Plus punya display, 5280mAh, NFC, infrared thermometer, IP68, IP69, military standard 810, standard rugged phone lah. Alright, jadi aku nak boot up sekejap. Lepas ni kita akan go in depth pasal this Alcatel WP13. Stay tuned. So guys, phone pun dah boot up. Jadi first thing first, kita tengok dia punya unlocking mechanism. Dia menggunakan face unlock dan juga side mounted fingerprint. Cuma satu benda yang aku suka tentang this time around punya rugged phone adalah, usually rugged phone punya side mounted fingerprint dia asing tau dengan on off button. Kali ni dia integrated, jadi dia macam normal typical mid range punya phone lah. Alright, jadi jom kita test. 1, 2, 3. Alright, bukan paling laju, bukan paling perlahan, so far so good lah. Tapi face unlock dia boleh aku katakan agak laju. Alright, tadi korang boleh dengar speaker dia boleh katakan agak kuat juga. So bila kita unlock je, korang akan nampak ini adalah dia punya OS dia berasaskan Android 11. So far nothing more, nothing less lah. So far ini adalah typical, boleh dikatakan stockish punya Android. Cumanya dia punya skin yang aku boleh katakan berkotak-kotak macam ni lah. Not my favourite, tapi bukanlah mengganggu sangat. Tapi yet still dia adalah Android 11. Alright, jadi dari segi dia punya paparan macam korang nampak, again 6.52 inci HD Plus saja, IPS LCD dengan kadar segar semulanya adalah 60Hz, typical lah. Di mana dari segi dia punya design display, kalau korang boleh nampak, dia jenis macam agak moden, teardrop punya selfie camera. Cumanya bawah ni punya dagu agak tebal sedikit, tapi overall okey lah. Dari segi kecerahan dia, ini adalah sekadar sekarang pada kadarnya boleh dikatakan 70-80%. Tak begitu terang, even though dalam indoor punya usage, walaupun kamera mungkin capture agak terang, tapi pada mata kasar aku dia boleh dikatakan malap sikit lah. Jadi I'm afraid dekat luar mungkin agak struggle bawah panas matahari. Alright, di mana dari segi display dia tak ada apa-apa lah. Aku boleh katakan untuk HD Plus punya display okey-okey je lah. Taklah begitu tak bagus, taklah begitu bagus. Untuk kegunaan casual, kalau korang tak teliti sangat, okey je. Tapi kalau korang cari betul-betul, korang boleh notice dia punya kekurangan pixel tersebut lah. Tetapi overall, ia adalah sebuah paparan yang agak decent. Dari segi design lain, dekat atas ni kalau korang boleh nampak, dia tak ada apa-apa. Dia hanya ada perkataan IP68 dan dia ada texture untuk bumper protection dia lah. Untuk drop protection dia macam rubber macam tu. Dekat bahagian bawah, korang akan nampak dekat bucu sebelah tepi tu, ada satunya single bottom firing speaker. Dan juga dekat bawah flap ni korang akan dapat dia punya Type-C punya port lah. Dia ada flap untuk waterproofing dan ada je satu mikrofon. Dekat bahagian sisi kanan korang akan dapat dia punya on off button again sekali dengan fingerprint reader dan juga dia punya volume up and down dan adanya beberapa accent screw macam tu. Dia ada design dekat situ.
Dan dekat sebelah kiri korang akan dapat satu custom button. Dan dekat atas ni terdapatnya satu flap, di mana dekat dalam ni kalau korang buka, dia memberikan atau menempatkan dia punya SIM card tray, di mana SIM card tray dia adalah hybrid, sama ada satu SIM, satu micro SD card ataupun dua-dua SIM card lah. Alright, korang kena pilih lah. Dan satu benda yang aku notice bila mana aku angkat telefon ni at the first time, this rugged phone, even tu bateri tak begitu besar, dia agak ringan untuk sebuah rugged phone. Di mana bila aku check betul-betul, aku notice bahawa bahagian tepi ni, kalau korang nampak design macam aluminium ni, usually adalah besi ataupun aluminium. This time around adalah solid plastik saja. Tetapi yet still taklah memberikan rasa murah, cumanya dia tak sesolid besi ataupun aluminium lah. Jadi just to let you know bahawa frame kiri kanan ni bukan lagi besi ataupun aluminium macam typical rugged phone. Now beralih pada panel belakang, macam korang nampak, again, this time around kalau korang tengok design ini, aku boleh katakan dia sama macam Mate RS, Huawei Mate RS Porsche Edition atau Porsche Edition, ataupun the latest Honor Magic 3 ke Magic 30 kan, yang baru tu. Design kamera dia, dia punya layout, everything belakang ni adalah boleh dikatakan sangat-sangat serupa. Dan dia punya panel belakang ni, most of it adalah rubberish punya getah macam itulah. So dia adalah should be shock absorbent macam tu. So dekat atas ni kalau korang nampak bentuk yang nampak bersegi sikit ni, di mana kat situ menempatkan 3 kamera, di mana kamera utama adalah 48 megapixel Sony punya sensor. Kamera kedua adalah 2 megapixel macro sensor. Kamera ketiga adalah 0.3 depth sensor. Dan dekat bawah ni korang akan dapat satu benda bulat bercermin ni. Ini adalah dia punya thermometer infrared punya sensor lah, dan terdapatnya satu flash. Alright, dan dekat bawah ni terdapatnya satu tempat penyangkut lah untuk korang nak gantung layar ke apa. Overall, dari segi design, aku boleh katakan actually at first aku berniat nak menjadikan ini aku punya macam second daily driver lah. Sebab apa? Untuk sebuah Android phone rugged, dia mempunyai bentuk dan berat yang sangat-sangat selesa dekat tangan. Dia tak nampak robotik macam bulky sangat, dia tak nampak hefty sangat, dia nampak just nice lah. Cumanya satu benda yang aku kurang sikit adalah dia tak ada ultra wide angle camera. Itu benda lah sometimes aku macam, yalah, satu tak ada ultra wide angle camera, yang kedua dia adalah HD plus sajalah. So benda tu membuatkan aku sedikit turn down sikit lah kan. Dia hampir sempurna untuk sebuah rugged phone, tapi ada 2-3 benda yang menjadikan dia tak sempurna kembali macam tu. Alright. Okay, now bercerita pula pasal dia punya speaker ataupun audio. Since again dia menggunakan single bottom firing speaker kat tepi ni je. Alright. Dan dia tak ada headphone jack, jadi jom kita dengar dia punya hasil audio dia. Alright, so sekarang adalah maksimum punya kekuatan audio. Okay, maksimum. Alright. So apa aku boleh katakan untuk sebuah bottom firing speaker, mono speaker rugged phone, dia mempunyai kualiti audio yang agak menarik. Boleh dikatakan memuaskan. Dia tak distort sangat bunyi dia. Cukup kuat. Cukup okey lah bagi aku untuk sebuah rugged phone. Untuk speaker ni aku agak impressed actually. Dia punya speaker ni boleh dikatakan usable untuk kebanyakan keadaan. Now bercerita pula pasal kamera. So how well this sensor yang ada pada sebuah rugged phone Oukitel WP13 ni. Korang tengok sampel selepas ini. Alright, so ini adalah rakaman kamera hadapan untuk WP13 ni, di mana aku boleh nampak dia punya selfie kamera video ni agak crop tau. Jadi muka aku literally ni arm length tau. Jarak tangan aku paling panjang, tapi yet still muka aku cukup dekat screen sahaja Alright, jadi untuk rakaman kamera hadapan ni boleh merekod sampai ke ATP 30 fps. Jadi lepas ni kita akan tukar kepada kamera belakang pula. Let's go. Okey, ini pula rakaman kamera belakang, di mana untuk kamera WP13 ni tak ada OIS, dia hanya ada EIS sahaja. Dan so far dia boleh merekod pada kadar resolusi paling maksimum adalah 2K guys. 2K. So ini adalah rakaman 2K untuk WP13 ni. So how the exposure, how the stabilization, aku tak perlu berlari kot aku rasa untuk phone macam ni. Korang boleh tengok lah, boleh nilai sama adakah dia stabilize enough ataupun bergegar. Korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah.
Apa aku boleh katakan dia punya kamera dia tu boleh-boleh aje lah. Tak begitu teruk, tak begitu bagus. Dan dia tak ada night mode, dia tak ada ultra wide angle lah. So benda tu memang major turns down bagi aku. Ultra wide angle tak ada, night mode pun tak ada. So gambar malam tu memang nampak noisy gila lah. Boleh dikatakan agak noisy jugalah. Kena betul-betul steady untuk menghasilkan gambar yang usable. Tapi most of the time agak struggle sikit lah. Tapi untuk siang hari, kamera dia ni boleh dikatakan agak capable. Now bercerita pasal prestasi ataupun performance. So how does Dimensity 700 5G ni perform pada Alcatel WP13? So far tak ada masalah. Day to day perform well. Macam korang tengok pada video-video Dimensity 700 aku yang lain, memang so far tak ada masalah. Di mana dari segi dia punya AnTuTu benchmarking, korang boleh mendapatkan markah sekitar 340-360 ribu. Again, agak capable untuk sebuah mid-range punya rugged phone. Manakala dari segi gaming, PUBG Mobile korang boleh mendapatkan setting Smooth Ultra dan juga HD High. Gyroscope semua ada. Manakala untuk Mobile Legends korang boleh dapatkan HD, HFR boleh on, tetapi grafik dia pada high saja. Mungkin belum optimize lah. Manakala untuk Genshin Impact, kalau korang concern bolehkah rugged phone ini memainkan Genshin Impact, so far tak ada masalah. Cumanya pada setting yang paling lowest. Kalau anda kata korang naikkan sikit pada medium ataupun pada high, dia akan banyak frame drop macam itulah. Tapi kalau pada kadar low punya setting, so far so good, tak ada masalah. Dari segi bateri, should be tak ada masalah. Untuk sebuah rugged phone 5280 mAh should last you all the day. Pengacasan 18 watt bukan paling pantas, tapi okey-okey sajalah. Alright, itu dari segi dia punya performance. Now sebelum kita terlupa, jom kita tengok dia punya special features, iaitu thermometer infrared. Alright, jadi macam korang nampak dekat dia punya interface ni, selain daripada thermometer tu dulu, kita ada juga fungsi toolbox ni, di mana tipikal lah untuk sebuah rugged phone korang akan ada fungsi-fungsi pertukangan yang lain seperti ini. Dan dia punya main features dia adalah dia punya thermometer lah, di mana thermometer dia dekat sini. Alright, di mana untuk thermometer ni korang ada option untuk tukar dia punya temperature unit. Korang nak pakai Fahrenheit ke nak pakai Celsius, depend daripada korang. Aku akan pakai Celsius. Dan juga korang boleh manual calibration dan korang boleh tengoklah how to calibrate ataupun how to measure people ataupun objek. Dia boleh ukur kedua-dua suhu lah. Dan dekat sini pun ada people, objek dan juga record lah. Apa aku boleh katakan sepanjang penggunaan aku, kalau nak check suhu barang ataupun objek, usually tak ada masalah. Dia agak konsisten dengan aku punya penembak suhu. Tetapi kalau korang gunakan untuk mengukur suhu badan, dia sometimes agak lari sikit. Jadi jom kita buat sedikit uji kaji. So untuk uji kaji ni kita akan menggunakan temperature gun ni dulu. Kita first thing first, kita cuba untuk tembak suhu meja ni dulu. Okay, kita try 1, 2, 3. Alright, so kita dapat lebih kurang 25.5. Kita try pakai phone ni pula. Kita ambil objek. Okay, 26.8. Alright, macam korang nampak kan, dia punya perbezaan tu adalah dalam 1 point something punya Celsius lah. Tak begitu jauh. Tapi perbezaan tu makin jauh bila korang ukur temperature pada manusia tau. Contohnya tangan aku ni. Jadi jom kita test. Alright, 28.8 macam tu. Kita try, kita ambil people. Kita measure tangan aku. Okay, kita rapat sikit. Okay, kalau nampak 35.1. Alright, jadi dekat situ aku boleh katakan memang untuk objek okey, untuk orang mungkin agak struggle ataupun agak tak tepat sikit lah. Jadi untuk nak ambil temperature manusia, better korang guna medical punya equipment lah. Sebab apa? Ia melibatkan nyawa dan juga kesihatan. So guys, apa aku boleh katakan for the offering, WP13 ni membawakan penawaran yang agak special lah daripada Alcatel. Tapi kalau tanya pada aku, dari segi dia punya functionality utama dia, temperature tu, dia tak berfungsi seperti yang sepatutnya lah. So kalau korang nak beli sebab temperature, not this phone. Tapi kalau korang nak beli for the ruggedness, for the looks, for the camera, speaker, kekalisan air, kekalisan jatuh, this is one of the option yang ada dalam market yang korang boleh considerkan lah. Especially daripada Alcatel lah. Sebab apa? Alcatel ni adalah one of the reputable rugged phone punya brand dekat dalam pasaran. So guys, sampai di sini je video kali ni. Kalau anda kata korang dapati video-video macam ni bermanfaat bagi korang, korang boleh klik butang subscribe kat bawah. Loceng kat sebelah dia. Dah sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.